Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani dan selamat pagi Malaysia. Ya, hari ini Terence dan juga saya, kami akan bersama anda 2 jam seperti biasa hari ini 8 hingga 10 pagi. Tentunya untuk perkongsian yang menarik di siaran Selamat Pagi Malaysia hari ini macam biasa sebenarnya. Kalau anda tak sempat nak tonton kami di TV, boleh ke telefon pintar anda. Muat turun aplikasi RTM Click. Kalau tak boleh juga, boleh ke TikTok, ke YouTube, ke Facebook, Instagram. Semua kami ada bawakan live untuk anda untuk ikuti semua perbincangan dan juga topik-topik menarik kita bawakan hari ini. Dan banyak sebenarnya pengisian untuk kita bawakan. Kita mulakan terus dengan seperti biasa, membawakan paparan berita mutakhir yang telah pun dibawakan oleh siaran-siaran berita utama. Kita mulakan dengan berita berkaitan dengan peluang kesaksamaan ekonomi yang dibawa menerusi ekonomi madani. Di mana inisiatif dibawa kerangka ekonomi madani akan meningkatkan lagi keyakinan pelabur terhadap ekonomi Malaysia. Pengerusi Eksekutif Suruhanjaya Security Malaysia, Datuk Seri Dr. Awang Adik Husin berkata, naratif baru itu akan menarik aliran pelaburan asing yang lebih besar dalam pasaran modal domestik. Beliau berucap pada Simposium Perancangan Kewangan tahunan FPAM 2023 di Petaling Jaya. Ya, katanya firma perancangan kewangan turut disaran memupuk bakat berkualiti untuk masa hadapan bagi menyokong perubahan keperluan pelabur dan juga memastikan pertumbuhan perniagaan yang juga mampan. Sama-sama kita akan nikmati ekonomi madani ini sebab ini baru saja dikuatkuasakan. Makan masa sebenarnya itu kita melihat perubahan ekonomi apabila ada dasar-dasar baru yang diperkenalkan. Namun sehingga kini kita boleh dengan yakin berkata bahawa 7.1 bilion ringgit jumlah pelaburan yang agak besar telah pun berjaya dibawa masuk ke dalam negara semenjak kerajaan baru ditubuhkan. Jadi ini merupakan satu pencapaian yang besar. Namun dalam pada itu kita menantikan pelbagai kerangka lain untuk mengisi apa yang telah pun ditetapkan oleh ekonomi madani. Sebagai contoh, kita akan ada satu blueprint baru untuk merancang pembangunan infrastruktur yang berkaitan dengan pembangunan pembuatan dan manufacturing. Jadi ini semuanya akan kita sebenarnya bawakan kepada anda melalui siaran di RTM dan sudah pasti pelengkap utamanya adalah bajet 2024 yang kami bawakan nanti. Selain daripada itu, kita nak kongsi kepada anda berkenaan harga petrol dan juga diesel yang tidak berubah hingga 30 Ogos. Kenapa kamu pakai? Sebab kalau naik, kos semua naiklah. Jadi harga petrol dan diesel tidak berubah sehingga 30 hari bulan Ogos 2023. Okey, harganya untuk RON 97 akan kekal RM3.37 seliter. Ni Terence pakai kot. Saya pakai. Rahsia. Okey, untuk RON 95 RM2.05 seliter. Yang tu okey, ini kebanyakannya pakai inilah RON 95 dan juga diesel RM2.15 seliter. Berkuat kuasa sejak 12.30 malam semalam hingga Rabu depan 30 Ogos 2023. Ya, baik, kita terus ke Turki di mana kebakaran hutan telah pun berlaku dan menimbulkan satu keadaan keresahan di kalangan rakyat Turki. Anggota bomba pada Rabu bertungkus lumus memadam kebakaran hutan di wilayah Kerakal ketika api sedang marak akibat suhu tinggi dan angin yang kencang. Video yang dirakam pada Selasa menunjukkan orang ramai menyaksikan helikopter menyimbah air bagi proses mengawal dan memadam kebakaran. Okey, dikatakan helikopter dan kenderaan darat beroperasi sepanjang malam dan lebih 1,200 orang dari 9 kampung telah dipindahkan dengan 48 orang memerlukan rawatan perubatan. Sejak kebelakangan ni ada banyak sebenarnya berita-berita tentang kebakaran yang berlaku kan. Sebelum ni di Hawaii teruk juga berlaku kebakaran disebabkan suhu yang begitu panas, angin yang agak kuat. Jadi apabila suhu panas ada kebakaran yang kecil, angin yang kuat itu akan menolak ialah api itu ke kawasan lain. Jadi itulah antara salah satu punca sebenarnya kenapa api itu merebak dengan cepat di kawasan yang lebih luas seperti yang berlaku di Hawaii dan sekarang ini yang terkini adalah di Turki. Jadi semuanya juga ada berkaitan dengan fenomena cuaca yang melampau dan suhu yang melampau ditambah dengan angin yang kuat. Dua fenomena yang mungkin jarang berlaku di pelbagai tempat pada masa yang sama. Kita lihat rentetannya bukan saja Maui tapi kini di Turki, di pelbagai benua. Kalau tidak silap saya di Kanada juga ada berlaku perkara yang sama. Jadi ini menunjukkan bahawa kita sebenarnya perlu terus berwaspada dengan keadaan cuaca yang semakin berubah ini dan penambahbaikan perlu dilakukan pada proses-proses manusia untuk membantu mengurangkan suhu
di muka bumi ini. Betul. Okey, daripada itu kita kembali ke dalam negara kita. Sekarang kita kan kat bulan Ogos, jadi kita nak semarakkan lagi sambutan Bulan Merdeka. Cuma kita nak kongsi pada anda di sini, sewaktu sambutan Ambang Merdeka nanti, operasi 10 stesen rel dilanjutkan. 50 bas perantara percuma disediakan. Ini sebenarnya dengan sambutan Ambang Kemerdekaan. Inisiatif itu ditawarkan bagi memudahkan orang ramai menghadiri sambutan Hari Kebangsaan di Putrajaya. Sebab ingat tak tahun lepas dekat mana ni, Dataran Merdeka, ramai berpusu-pusu kan, sampai stesen semua penuh habis. Jadi kita bawa ke Putrajaya kali ini, kawasannya lebih lapang, lebih luas, perkhidmatan awam juga disediakan lebih banyak supaya memudahkan kita semua untuk menyemarakkan lagi semangat patriotisme. Ini malam Ambang Merdeka, jadi satu lagi sambutan yang luar biasa, yang besar menantikan anda. Sudah pasti ramai artis pujaan anda akan bersama-sama untuk menyemarakkan lagi semangat cintakan negara. Dan pastikan anda bawa bersama Jalur Gemilang dan kibarkannya dengan megah dan bangga, kerana ini adalah tarikh keramat kita sebagai warga negara. Ya, 66 tahun bebas daripada penjajahan ataupun penaklukan penjajahan dan sebagainya. Jadi kita perlu menghargai kedaulatan dan juga keharmonian kita sudah rasakan selama ini. Kita nak berehat seketika. Terence juga penonton, kita kembali selepas ini. Ada banyak topik menarik yang akan dibawakan. Jangan ke mana.